Okey, Assalamualaikum. So, kita guna YouTube pula lah. Okey, Ustazah sambung tadi. Bahagian 2 tadi tak boleh tengok kan. Jadi, bahagian 2 tu Ustazah terangkan tentang ni, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran kita ada 3. Pertama sekali, dapat menghuraikan konsep asas falsafah serta kegemilangan sains dan teknologi Islam. So nanti insyaAllah boleh faham lah dari segi konsep dia macam mana, dari segi asas-asas dia, ciri-ciri dia, bertelamat dia macam mana. Yang kedua, mempamerkan nilai akhlak dalam kepelbagaian lanskap budaya berasaskan huraian ayat Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Jadi yang ni mampulah nak kupas berkenaan dengan ilmu sains berdasarkan huraian yang terdapat dalam ayat Quran dan As-Sunnah. Okey, dan seterusnya membuat pentaksiran secara bertulis aktiviti atas talian hasil perbincangan mengenai aplikasi kaedah fiqh dan maqasid syariah dalam menangani isu etika sains dan teknologi. Okey, yang ni maknanya last sekali insya-Allah lah boleh menjawab ataupun menyelesaikan aktiviti secara atas talian lah. Contohnya pembentangan dan sebagainya lah. Apa-apa yang berkait dengan aplikasi fiqh dan isu-isu yang terdapat dalam sains dan teknologi. Okey, deskripsi khusus ni lebih kurang sama je. Boleh baca sendiri. Okay, kandungan silibus kita ada 14 bab utama. 14 bab utama dan 5 di antara bab ni akan dijadikan sebagai tajuk assignment, tajuk pembentangan awak lah, kan? Okey, so yang pertama sekali, bab pertama ialah pengenalan konsep konsep sains, konsep teknologi dalam Islam. Apakah pengertian dia? Apakah pensyariatan dia? Itu bab pertama. Bab kedua ialah asas falsafah sains dan teknologi Islam. Yang kita ada 4. Tauhid, khilafah, tazkiyah, ubudiyah. 4 asas ni. So kita nak tengoklah apa benda asas-asas ni, kan. Okey, dan yang ketiga kita ada ciri dan matlamat sains dan teknologi Islam. Apakah ciri? Apakah matlamat dia? Okey. Jadi 3 bab yang utama ni, yang pertama ni merupakan basic lah, asas lah. Okey, yang keempat, analisa kegemilangan sains dan teknologi. So kita nak tengok apakah yang menyebabkan kegemilangan sains dan teknologi dalam Islam tu. Kenapa kita dikatakan bahawa saintis-saintis Islam dulu ni hebat-hebat, kan? Antaranya ialah bersumberkan wahyu, praktis ilmu bersepadu, pembudayaan ilmu, komitmen pemerintah. Ni antara dia lah, antara faktor dia lah. Okey, so daripada bab 5, 6, 7, 8, 9. 5 bab ni akan dijadikan tajuk assignment. Tajuk kertas kerja dan tajuk pembentangan. Kita ada Al-Quran Sains 1, Al-Quran Sains 2, Al-Quran Sains 3, As-Sunnah 1, As-Sunnah dan Sains 1, As-Sunnah dan Sains 2. So, boleh tengok nanti. Nanti Ustazah akan bagi tajuk secara terperinci lah. Okey, dan bab ke-10 kita ada maqasid syariah dalam sains dan teknologi. Apakah kaitan maqasid syariah dengan sains dan teknologi ni? Kita sebelum ni kita dah belajar kan apakah maqasid syariah tu. Kita ada 5. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Apa kaitan dengan sains dan teknologi? So, kita akan tengok nanti. Okey. Okey, dan bab ke-11 iaitu kaedah-kaedah asas fiqh. Ni kaedah-kaedah ni akan diguna pakai dalam ilmu sains dan teknologi itulah. Iaitu kita ada al-umur bi maqasidiha, al-yaqin la yuzalu bi asy-syaq, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, ad-darar yuzal, al-adah al-muhakkamah. Okey, ni semua dalam bahasa Arab dia lah. Asas-asas fiqh tu. Okey, dan bab ke-12 aplikasi kaedah fiqh dalam menangani isu contemporary sains dan teknologi. Kita akan tengok macam mana kalau mengubah ciptaan Allah tu macam mana. Merosakkan alam tu apakah kesan dia, memudaratkan kehidupan tu apakah implikasinya. Okey, dan seterusnya kita ada bab 13 iaitu ijtihad dan fatwa. Kita mesti nak tengok fatwa. Fatwa yang melibatkan isu-isu sains dan teknologi. Okey, apakah institusi fatwa tu? Apa? Tahu ke?
Okey, fatwa yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Okey, dan last sekali ialah bab ke-14 sebenarnya ni. Ni salah nombor ni. Bab 14 iaitu etika Islam dan sains dan teknologi. Mesti ada etika. Apa sahaja mesti kita akan kaitkan dengan etika. So dalam sains dan teknologi Islam ni pun ada etikanya. Apakah hubungan etika, akhlak dan moral ni? Awak pernah belajar sebelum ni kan? Hubungan etika, akhlak dan moral. Apakah asas etika Islam, etika saintis dan teknokrat Muslim dan kepentingan etika Islam. Okey. So kita ada kat sini teks cadangan ni, maknanya awak boleh gunalah cari. Ni bahan lah untuk khusus ni. Awak boleh cari. Lepas tu untuk jadikan bahan rujukan lah. Dan rujukan kat bawah tu pun banyak. Ada 6. Dan sebenarnya selain daripada ni banyak lagi. Cuba awak type dekat library. Dekat internet tu sains Islam. Banyak yang keluar kan. Okey, dan kaedah kita akan gunakan adalah pembincangan, syarahan, ustazah lah. Pembentangan tu awak sendiri. Kita akan mulakan pembentangan pada minggu ke-5. Sekarang ni minggu pertama kan. Minggu ke-5 kita dah mula awal kan. Okey. So penilaian kita ada 4 lah. Macam biasalah kita, tapi yang ni lain sikit. Lain pada part yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita ada hafazan, tapi kali ni dah tak ada hafazan. Okay, pertama sekali kita ada kertas kerja. Kertas kerja iaitu 20%. Kita ada kajian kes iaitu 30%. Kita ada pembentangan iaitu 20%. Kita ada ujian akhir iaitu 30%. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu campur gitu. Okey, ada apa-apa boleh tanya?